Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Mari kita lihat keadaan golongan yang terbatal puasanya. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awwaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Wa huwa ithnan. Al-awwal al-iftaru li khawfin ala ghairihi. والثاني والإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنوده. Kumpulan-kumpulan termasuk di dalam terbatal puasanya dibahagikan pada 4 golongan. Dia ada 4 golongan orang yang terbatal puasanya tu. Satu, wajib qada dan bayar fidyah. Dia wajib qada kemudian bayar fidyah. Fidyah 1 cupak beras. Mereka ada 2 kumpulan pula, iaitu perempuan yang membatalkan puasanya kerana bimbang orang lain sahaja. Sama ada bimbang bayi yang dikandungkannya atau bayi yang disusukannya. Ada dua kategori perempuan. Satu yang mengandung babynya sendiri, satu lagi perempuan yang menyusukan anak orang lain. Jadi dia bimbang apa ni? Bimbang orang lain sahaja, bukan bimbang dirinya. Itu satu ya. Yang kedua, jadi perempuan yang membatalkan puasa kerana bimbang orang lain sahaja, itu wajib qada dan bayar fidyah. Orang yang menunda-nunda untuk mengqadakkan puasanya sehingga datang Ramadan yang seterusnya, itu pun wajib bayar qada, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Fidyah tu mengikut berapa tahun dia tu tertinggal, maka banyak tahun itulah cupaknya itu. Wajib qada tanpa bayar fidyah. Dia qada saja, fidyah tak payah. Mereka adalah ramai seperti orang yang pengsan. Pengsan macam mana kita sebut tadi? Pengsan sepanjang hari. Kalau 5 minit saja tak perlu bayar. Baik. Tak perlu qada ya. Baik. Wajib membayar fidyah tanpa qada. Dia fidyah tak perlu qada. Mereka adalah seperti orang yang sangat tua yang tidak larat berpuasa. Nanti kita akan bagi tahu cara bayar fidyah. Cara bayar fidyahnya bukan seperti yang kadang-kadang dilakukan sebahagian kita ya. Contoh begini. Ayahnya paralyzed, lumpuh. Masuk saja satu Ramadan, dia pun sediakan 29 kilo beras ataupun 30 kilo beras bagi dekat surau masjid. Itu tidak tepat. Jadi bayar fidyah itu apabila berlalu hari itu. Contoh, satu Ramadan. Masuk maghrib nanti, barulah bayar satu fidyah. Esok hari tunggu pula sampai maghrib lagi, barulah bayar satu fidyah untuk ayah yang tak larat betul-betul puasa tadi. Yang paralyzed tadi. Kenapa? Supaya jangan dahului takdir. Manalah tahu dalam 7 Ramadan ke berapa Ramadan, tiba-tiba Allah sihatkan dia, boleh berdiri pula, berjalan pula. Tadi kan kita dah bagi 30 kilo, 29 kilo, seolah-olah memang tak ada harapan dah. Walaupun bukan itu doa kita, tidak. Gitu ya. Itu tujuannya. Jadi setiap malam, setiap hari kan, berlalu malam barulah kita bayar, barulah bayar. Tak pun tunggu 3 hari baru bayar, 3 hari bayar, gitu ya. Bukan sekaligus satu Ramadan terus 30 cupak ataupun 30 kilo dibayar. Tidak seperti itu ya. Baik. Supaya kita tidak dahului takdir. Tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib qada. Mereka adalah seperti orang gila yang bukan sengaja untuk gila. Begini secara rumusan yang dapat kita buat ya. Baik, mari kita lihat dulu. Qada tanpa fidyah. Dia qada saja, tak perlu bayar fidyah, beras tu tak perlu. Satu, sakit ada harapan sembuh. Contoh sakit kepala. Tak pun sakit kaki. InsyaAllah ada harapan sembuh. Tak apalah, tak puasa hari itu, tapi wajib qada nanti. 2, haid dan nifas. Dah datang haid, nifas nak buat macam mana. Walaupun 5 minit lagi nak buka puasa, datang haid. Nak buat macam mana? Itu namanya al-mani'us syar'i.
yang menghalang dalam bentuk syariat. Walaupun kita kuat, walaupun kita gagah tak sakit, tapi kerana manik syar'i datang, penghalang yang syarak, kita kena akur. Walaupun 5 minit lagi nak buka puasa, keluar darah. Jadi, waktu itu, sunat kita tak makanlah 5 minit lagi kan. Tapi puasa batal. Qada nanti selepas Ramadan. Yang ketiga, musafir. Yang keempat, terlalu lapar dan terlalu dahaga. Kalau tak makan boleh memudaratkan. Kadang-kadang setengah orang kalau lapar, nanti angin kena kat kepala, naik kepala dan sakit sangat-sangat. Silakan. Yang kelima, hamil. Satu, hamil, perempuan tu mengandung. Ataupun perempuan lain lah ya. Dia menyusukan anak orang. Dia tak hamil pun. Dua kategori perempuan. Jangan keliru. Takut mudarat diri sendiri sahaja. Dia takut mudarat dirinya. Bukan diri anaknya tu yang dikandungnya tu. Atau anak yang disusukan, tak. Dia hanya diri sendiri sahaja. Atau diri sendiri dan anak. Dia dua kategori itu. Ya, kalau melibatkan diri sendiri itu, sama ada diri sendiri atau dia takut dirinya dan anak. Kalau melibatkan diri itu kena qada tanpa fidyah. Supaya tidak masyaqqah. Yang keenam, dia ada beza nanti dengan qada dan fidyah, ada beza untuk dua kategori ini ya. Baik, mari saya terus melompat dulu takut supaya kita dapat buat perbandingan yang jelas. Tuan-tuan tengok yang warna biru nombor 5 tu yang kita bicarakan sekarang, tak perlu bayar fidyah, qada saja. Apa dia? Perempuan tu mengandung anak. Ataupun perempuan lain ni tadi, dia menyusukan anak orang. Ketika puasa, dia bimbang pada dirinya sendiri. Takut dia ni sakit, dia tak risau dengan anak dia tu. Dia risau diri sendiri je. Maka dia pun buka puasa. Ataupun kakak seorang lagi, dia takut susunya tak banyak. Dia tak risau dengan anak baby orang yang disusukannya tu. Atau baby sendiri yang disusukan tu. Takut diri sendiri. Itu satu kategori. Atau dia risau dengan diri dia dan anak dikandungnya. Atau dia risau diri dia dan anak yang disusukannya tu. Anak sendiri ke anak orang lain. Boleh? Yang ini kena qada sahaja. Beza dengan yang warna merah tu. Kita lihat merun yang bawah tu. Qada dan fidyah sama ya, perempuan yang mengandung sama. Perempuan yang menyusukan anak sama ada anak sendiri ataupun anak orang, takut mudarat orang lain sahaja. Kalau melibatkan orang lain sahaja, dia kena qada dan fidyah. Kalau melibatkan diri je, walaupun melibatkan juga orang lain, kan kategori kedua tadi tu, dia bimbang dirinya dan orang lain. Dia qada saja. Tapi qada dan fidyah, dia bimbang orang lain sahaja. Bila melibatkan orang lain sahaja, tidak melibatkan dirinya, qada dan fidyah. Yang itu kena hafal sikit lah ya, kena faham sikit. Nombor 6, melakukan perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara yang membatalkan puasa yang sudah kita sebutkan tadi itu. Yang ketujuh, tidak berniat malam Ramadan. Dan 5 perkara yang perlu imsak sudah kita bicarakan. Qada saja. Tak perlu fidyah. Baik yang fidyah, qada dan fidyah. Hamil perempuan tadi mengandung dengan ada anak dalam perutnya ataupun menyusu anak orang atau anak dia sendiri. Takut mudarat orang lain, iaitu janin ataupun anak tadi itu, dia qada dan fidyah. Sebab tidak melibatkan diri sendiri, itu kaedahnya. Yang kedua, tak qada. Jumpa Ramadan seterusnya. Dia kena qada dan fidyah. Fidyah tanpa qada. Dia fidyah bayar je. Berasa itu sakit, tidak ada harapan sembuh. Macam orang yang lumpuh tadi itu. Yang kedua, dia tak sakit tapi terlalu tua, tak larat dah. Bayar je lah. Berasa itu ya. Fidyah sahaja. Ini tidak fidyah dan tidak qada orang gila yang tidak sengaja. Bukan sengaja gila. Kalau dia makan pil untuk gila, itu cerita lain. Keadaan yang tidak membatalkan puasa walaupun sudah sampai ke rongga mulut. Faslun, ini yang terakhir. Sekali Alhamdulillah, bermakna kita punya masa lagi untuk cerita bab haji.
Ya, kalau begitu nanti pukul 12 kita akan berhenti syarah. Kita akan buka untuk soal jawab, ya, ataupun mungkin ada majlis penutupan ke macam mana, kita tengok macam mana Ustazah Khairul Nisa nanti dengan Ustaz Razali, ya. Baik. Cuma alhamdulillah ni tajuk terakhir sekali untuk Safinatun Najah. Oleh kerana ada masa sejam lagi, saya akan syarah juga bab haji insya-Allah. Faslun. Alladhi la yufattiru mimma yasilu ila jawfi sab'atu afradin. Sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Walaupun sudah sampai ke rongga. Masuk ke rongga tadi. Masuk betul rongga. Ingat rongga tadi? Mulut lagi. Yang paling dekat dengan mulut, hidung lagi. Telinga lagi. Maaf ya. Kubul dan dubur. Mata bukan rongga. Kulit bukan rongga. Difahaminya elok-elok supaya kalau injection tak batal. Bekam tak batal. Itu ya. Masukkan ubat mata dekat ni, dekat mata ni, Aimo ke namanya tu ya. Tak batal. Ada sebahagian ulama kata kecuali terasa ditekak ni batal. Tapi yang zahirnya tak batal. Sebab ini bukan rongga. Itu ya. Baik. Ma yasilu ila jawfi binisyanin. Apa yang masuk ke mulut kerana lupa makan. Allahu Akbar, lupa. Habis dah 2 cocok sate. Tapi lupa tak mengapa. Au jahlin, atau dia tidak tahu hukumnya. Mungkin dia baru masuk Islam, ya. Ataupun dia Islam dah tapi dia tak faham sangat ilmu agama ni, duduk pula jauh daripada orang alim. Ayah ya. Zaman sekarang alhamdulillah dah tak timbul sangat sebab kita boleh tanya ustaz tu on direct je. Ada nombor, tanya terus. Tak pun boleh kita akses internet, boleh cek tanya dekat. Kita tengok apa perbahasan dalam website-website, dalam guna Google ke guna apa semua boleh. Au ikrahin, atau dia dipaksa oleh orang lain. Dia pun makan. Tak mengapa. Ya, sebab dia dipaksa. Kalau kamu tak makan, saya akan bunuh kamu. Itu ya. Wa bi jarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Air liur yang mengalir di antara gigi-giginya sedangkan dia tidak mampu untuk mengeluarkan air liur. Ya. Yang kelima, wa ma wasala ila jawfi wa kana ghubara tariqin. Yang masuk ke dalam rongga mulut adalah debu di jalan raya. Debu di jalan raya. Sebab zaman dulu, jalan rayanya tidak berturap macam kita ni. Kalau kita ni kan ada dibuat jalan tar tu kan. Jadi tidaklah berdebu. Sama ada di turap ataupun jalan biasa. Asalkan namanya debu, masuk dalam mulut, dimaafkan. Baik. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalatan daqiqin. Yang masuk ke dalamnya adalah debu tepung yang diayak. Wa kana gharbalata daqiqin. Gitu bacaannya ya. Au dhubaban ta'iran au nahwahu. Atau lalat yang terbang atau yang sepertinya. Ini ya. 1, tidak sengaja, lupa. 2, tidak tahu hukum. 3, dipaksa. 4, air liur murni yang membawa sisa makanan di celah-celah gigi. Kalau air liur biasa tak batal. Ni air liur memang bersih. Tapi tadi kita makan tadi tu. Ada sisa-sisa makanan kat celah-celah gigi. Di bawah air liur tu, itu dimaafkan. Ya. Debu jalan raya, debu tepung, lalat terbang. Alhamdulillah, khatamlah pengajian kitab Safinatun Najah keseluruhan topiknya. Daripada taharah, wuduk, kemudian bab puasa, ya, najis, kemudian bab puasa, bab solat, kemudian bab puasa. Itu saja yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi secara pengkajiannya, huraian tajuknya dah selesai dah kita kitab Safinatun Najah ya.
oleh kerana kita ada berbaki lagi, elok juga untuk kita lengkapkan rubuk ibadah yang satu lagi, itulah namanya haji. Baik. Yang ini kerana tambahan, saya tak baca yang Arab. Sebab boleh kita limitkan masa, boleh nanti kita boleh bersoal jawab agak panjang. Saya cuba ya, insya-Allah pukul 12 kita berhenti. Saya lah syarah, kita soal jawab insya-Allah. Tak ingat saya. Kalau boleh Ustazah Khairun Nisa, saya tak ingat pukul berapa kita berhenti ya. 12 suku. Maaf saya lupa saya Ustazah. Kalau ikut tu jadual 12.30 Ustaz. 12.30. 12.30. Baik, kalau 12.30. Sesi jawab, boleh kita ni lah untuk ruangan sesi soal jawab ada juga Ustaz. Betul. Jadi kita berhenti tadi pukul berapa Ustazah? Tadi jam nanti. Untuk last kali ni kita berhenti pukul berapa supaya saya dapat adjust masa. 12.30 ke begitu? Kalau last Ustaz penutup 12.30. Penutup 12.30. Jadi saya akan berhenti syarah Ustazah ya pukul 12 ya. Okey. Maksudnya pukul 12 tu kita buka soal jawab lah. Ya, insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustazah. Hadirin, mari kita lengkapkan rubuk ibadah lagi dengan pengertian haji ya. Tapi oleh kerana ini tambahan, saya tak baca yang Arab. Sebab kalau yang Arab tu untuk kita dapat sanad. Sekarang ni yang Arab tu kita lalu saja dan kita baca terjemahan terus ya. Haji dari segi bahasa menuju. Dari segi syarak menuju ke Baitullah di Makkah. Kaabah lah tu. Untuk menunaikan manasik haji. Manasik haji maksudnya perkara-perkara yang kalau dilakukan itulah dia pekerjaan haji. Contoh, sa'i. Contoh, tawaf. Melontar. Mabit di Muzdalifah. Yang paling penting, wukuf di Arafah. Itu namanya manasik haji. Pada waktu tertentu, tak boleh juga sebarangan. Waktu yang tertentu itu, yang telah dimaklumi. Apa dia? Waktu yang dimaklumi itu iaitu bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada 3, iaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bila ada 3 ini, ia nanti akan melibatkan jenis haji ataupun cara perlakuan haji. Contohnya, orang yang sudah mula berihram sejak daripada bulan Syawal, dia mengerjakan haji ifrad. Dia tidak boleh buka pakaian itu, dalam arti kata, dia tidak boleh bertahallul sehinggalah nanti habis pekerjaan haji. Dia kena sabarlah Dzulqa'dah ni Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Haji ifrad namanya. Ini memang kena mujahadah. Jadi ia nanti melibatkan pekerjaan haji dan jenis hajinya itu ya. Kalau orang yang buat haji tamattu', haji ini paling tamattu'. Tamattu' maksudnya bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Dikerjakan umrah dalam musim haji, dalam bulan haji. Kemudian bertahallul, kemudian barulah menunggu untuk buat haji. Kebanyakan orang Malaysia buat tamattu', kebanyakannya. Hatta kalau yang pergi last minute, contohnya yang pergi 2 minggu saja ataupun seminggu saja, ya boleh. Itu untuk orang yang tertentu lah. Kalau kita jangan laju sangat, cepat sangat. Contohnya, ada seminggu lagi nak wukuf 9 Dzulhijjah. Maka 9 hari lagi nak pergi. Maka kita pun fly daripada Malaysia ni ke Saudi. Kita pun fly. Baik. 9 hari lagi nak wukuf ni. Musim bulan haji, maksudnya bulan Dzulhijjah. Baik, apa yang harus kita lakukan? Buat umrah dulu. Terus fly sampai ke bumi Jeddah, kemudian masuk ke Makkah. Terus kita berihram dekat dekat atas tu ya. Dekat miqat makani namanya, nanti dibagi tahu dalam kapal terbang ya. Jadi bila kita ihram sampai di Makkah, pergi ke hotel ya,
letakkan barang-barang semua sekali. Kita pun buat pekerjaan tawaf, ya, tawaf umrah namanya itu. Kemudian kita buat, habis tawaf, kita buat sa'i. Habis sa'i, terus kita tahallul. Itu selesailah satu umrah. Relax kita. Kalau nak buat lagi, buat umrah lagi. Esoknya buat umrah kalau tahan. Tapi biasanya dah nak 3 hari nak pergi wukuf, kita tidak digalakkan. Sebab biar rehat untuk kita kerjakan haji yang besar. Wukuf itu al-hajju al-arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau tertinggal Arafah, tak dapat haji, kena buat pula qada tahun depan. Gitu ya. Jadi itu yang namanya bersenang-senang. Haji tamattu' kena bayar dam. Baik. Yang telah dimaklumi dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu sudah kita sebutkan. Ini Kaabah, ni sekadar sajalah tuan-tuan, puan-puan, asatizah. Lebih mahir lagi daripada saya sebab jadi mutawif kan. Hari-hari tengok ni, kalau ada kat situ tu, ni. Jadi, inilah bentuk Kaabah dan apa yang penting di situ diketahui. Yang penting diketahui nombor 5 tu. Hajarul Aswad. Asalnya Al-Hajaru batu, Al-Aswad batu warna hitam. Asalnya dulu putih dalam satu riwayat tapi kerana dosa manusia jadi warna hitam. Penjuru ini namanya penjuru yang nombor 5 tu. Penjuru ni namanya penjuru Al-Hajarul Aswad. Kenapa dipanggil penjuru Al-Hajarul Aswad? Sebab ada batu hitam dekat situ. Batu hitam tu bukan yang bingkai tu. Bingkai tu adalah bingkai emas. Bingkai emas ke perak tu ya. Jadi dalamnya tu, bila kita tengok dalam tu yang kita kucup tu kan. Ada macam bongkah-bongkah batu yang pecah-pecah. Yang dilekatkan dekat situ. Situlah yang kita sunat untuk kita cium. Nombor 2 tu adalah penjuru Iraqi. Kenapa? Kalau dipanjangkan 2 tu panjang, dia akan sampai ke Iraq. Nombor 3, penjuru Syami. Syam, negara Syam. Di situ ada 3 buah negara lagi. Iaitu Syria, Lebanon, Palestin dengan Jordan. Kalau dipanjangkan penjuru ni akan kena pada negara Syam ataupun Syria, Lebanon, Palestin dengan Jordan. Penjuru yang nombor 4 tu penjuru Yamani. Sebab kalau dipanjangkan dia akan sampai ke negara Yaman. Yaman terletak di selatan Saudi. Yang lain tu tuan-tuan dah biasa ya. Nombor 7 tu jangan lupa tu Multazam. Multazam. Ada satu lagi tempat yang namanya Mustajar. Dia macam Multazam juga tapi Mustajar. Mustajar ni pintu Kaabah yang nombor 6 tu pintu Kaabah. Kalau di penjuru di sudut sebelah sana tu opposite pintu ni. Iaitu penjuru di antara penjuru Yamani dengan penjuru Syami. Dulu sama selari dengan pintu ini ada pintu lain. Ada 2 pintu dulu tu. Dulu ya. Pintu itulah namanya Mustajar. Mustajar. Di situ makbul doa di situ. Kalau 9 Zulhijjah biasanya kerajaan Saudi akan tukarkan kelambu Kaabah. Ketika itu kita lihat ada bertingkah sedikit batu tu. Itu namanya tempat Mustajar. Tempat mustajab doa. Di samping Multazam. Guru kami kata begini siapa yang tak sempat pergi ke Multazam, mungkin dia letih, mungkin dia pakai kursi roda tak larat ya. Carilah mana-mana dalam masjid, bahagian masjid yang ia selari dengan kedudukan Multazam. Multazam kan nombor 7 ke Multazam tu. Yang dikatakan Multazam adalah bahagian di antara penjuru Al-Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Tak besar mana Multazam tu. Seluruh kawasan itu mustajab doa. Jadi kalau yang tak berkesempatan masuk di situ, orang ramai sangat, mana-mana kawasan, maksudnya dipanjangkan penjuru, dipanjangkan Hajarul Aswad itu dengan pintu tu, kawasan tu dipanjangkan, walaupun ke belakang, itu tetap juga kena tempat Multazam. Itu guru saya pesan ya. Jadi mana-mana tempat dalam Al-Masjidil Haram
Tapi kalau berada di tempat yang betul-betul satu line dengan multazam, walaupun kita berada di tingkat 3 sekalipun, insya-Allah itu juga tempat yang mustajab doa, ya. Tapi tak dapat lawanlah dekat multazam sendiri. Maqam Ibrahim nombor 11 tu bukan maqam kubur, bukan, ya. Maqama alaihi Ibrahim. Dahulu ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah ini dulu siapa yang bina? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian runtuh pada zaman dibantu oleh anak Nabi Adam bernama Nabi Syith. Ya. Runtuh pada zaman Nabi Nuh kerana banjir yang besar. Itu yang Allah suruh Nabi Ibrahim untuk bina balik di satu tapak yang bernama Bakkah. Bukan Makkah, Bakkah. Itu tapak apa tu? Tapak Kaabah yang dulu. Gitu, ya. Baik. Jadi, ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, kadang-kadang Nabi Ibrahim akan pergi jauh sedikit daripada Kaabah ini untuk melihat batu-batu yang disusun itu, tanah-tanah yang disusun itu, ya, tanahnya dijadikan batu tu. Apakah selari ke bucunya sama, atas selari tak, stable tak, gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kadang-kadang naik bukit. Cari tempat. Lalu ada ketika Nabi Ibrahim meloncat ataupun meloncat ke satu batu, lalu tapak kaki Nabi Ibrahim itu ada dekat batu itu. Ada berbekas kat situ. Salah satu mukjizat para Nabi dan Rasul, salah satu, ya. Bila mereka letak tangan di satu tempat, akan berbekas kawasan itu. Kalau berjalan berbekas nampak tapak kaki. Tapi bukan setiap kali berjalan bekas ini masuk nanti berbentuk ni berbentuk, tidak begitu. Dia ada ketikanya. Itu salah satu mukjizat para nabi dan rasul. Tapi tidak semua. Sebab tu kita tengok ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim tu betul-betul tu. Ya, sebab ada batu yang dulunya dipijak oleh Nabi Ibrahim. Jadi berbekas batu itu. Tapi dibuat macam sekarang inilah yang dekat di makamnya itu, ya. Baik. Kawasan Hijr Ismail nombor 10 tu. Itu namanya kawasan Hijr Ismail. Baik. Hatim tu berbentuk sebegitu. Dikatakan dahulu ketika orang Quraisy membina semula Kaabah yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim, runtuh ketika itu. Ada orang mencuri katanya barang-barang yang disimpan dalam Kaabah ini. Lalu tembok ataupun bangunan Kaabah itu sebahagiannya runtuh. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu, walaupun mereka kafir, mereka ada satu nilai, iaitu masing-masing tahu Kaabah ini rumah suci. Mereka tak nak buat Kaabah ini daripada unsur-unsur yang riba, unsur-unsur yang haram. Akhirnya, batu-batu yang ada di Kaabah sekarang ini adalah batu yang memang solid daripada hasil yang betul. Tetapi tak cukup. Tak cukup kos lah kata kita, ya. Akhirnya dibinalah seperti bentuk kiub sekarang ini. Kalau tidak, Hatim tu, ya, kawasan Hijr Ismail itu adalah dahulunya dalam Kaabah. Asalnya dulu dalam Kaabah. Sebab itu kata ulama, siapa yang nak masuk Kaabah tidak perlu masuk Kaabah. Masuk saja ke kawasan Hijr Ismail tu. Sebab kawasan Hijr Ismail dulu asalnya adalah dalam kawasan Kaabah tu sendiri. Jadi berada di kawasan Hijr Ismail bermaksud seperti berada dalam Kaabah tu, ya. Hijr Ismail tu berbentuk lekung macam tu dan separuh macam tu. Kata sebahagian ulama, kenapa? Hijr itu berasal dari perkataan hajar. Hajar, batu. Orang Arab kalau membina tembok yang ada 4 penjuru, penjuru kanan, penjuru kiri, depan dengan belakang, apabila bercantum daripada hajar batu, dia akan jadi hujrah. Hujrah maksudnya bilik. Tetapi ketika tak 4 begitu,
Macam separuh begitu ke? Dia tak jadi hajar, tapi jadi hijir. Sebab tu dia panggil hijir Ismail, iaitu binaan batuan separuh sebegitu. Hadirin, mari kita lihat dulu sekejap dalam 5 minit basuh muka dan sebagainya. Kita akan sambung sebentar lagi insya-Allah dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.